Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Petang ini pasti menggemparkan seluruh ahli politik di Malaysia, terutamanya pengurusi Perikatan Nasional. Ada yang kata, ada yang beranggapan persepsi mereka Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional boleh menang PRU 15. Itu sudah pasti ada yang berkata begitu. Namun di pandangan orang lain ada juga kata Perikatan Nasional dan Muhyiddin Yassin tidak layak untuk memimpin negara ini lagi. Setelah negara dipimpin oleh Muhyiddin Yassin pada semasa zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, mereka tidak mahu lagi Muhyiddin Yassin sekali lagi menjadi Perdana Menteri dan menjadi ketua kerajaan. Tapi hari ini ada satu kenyataan yang pasti ini confirm, garanti akan buat Muhyiddin Yassin terkejut, tergempar. Dimanapun beliau berada sekarang, beliau pasti tergempar. Daripada Malaysia kini, satu kenyataan yang pasti mengejutkan. Dan ini, saya rasa ini juga membanggakan Zahid Hamidi dan juga konco-konconya, serta Ismail Sabri Yaakob, dan terutamanya Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, yaitu pengurusi Pakatan Harapan. Hari ini daripada Malaysia kini, pesaing sebenar Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, yang lain cuma hiasan, kenyataan daripada Subra. Pertemuan banyak penjuru tidak membawa sebarang perubahan. Dalam keputusan dalam PRU ke-15, kata bekas Presiden MIC S. Subramaniam, katanya pesaing sebenar dalam PRU ini adalah BN dan PH sahaja. Di banyak tempat, saya rasa pertemuan sebenar dalam pilihan raya ini adalah hanya antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Perikatan Nasional sudah tentu dapat undi di kawasan Melayu. Tetapi saya pikir ia tidak cukup untuk mereka menentukan kemenangan pilihan raya, dan orang ramai juga melihat dalam sudut itu. Walaupun PN fikir mereka mampu memberi saingan, saya tidak pikir mereka adalah pesaing yang serius. Manakala yang lain cuma memberi satu decoration ataupun hiasan. Hiasan saja, khususnya bebas. Itu adalah kenyataan daripada S. Subramaniam, bekas Presiden MIC, katanya kepada pemberita di Sungai Siput. Dia juga berkata demikian ketika diminta mengulas pertemuan banyak penjuru dalam PRU kali ini. Sementara itu, Subramaniam yang berpendapat pertemuan banyak penjuru memberi kelebihan kepada Barisan Nasional. Adakah Anda setuju? Pertemuan banyak penjuru ini memberi kelebihan kepada Barisan Nasional? Adakah Zahid akan gembira setelah mendengar berita ini, kenyataan daripada bekas Presiden MIC ini? Kerana kebiasaannya mereka pecah undi di kalangan pembangkang sahaja. Undi BN tidak akan terjejas. Jadi, ini satu kelebihan lagi kepada BN pada PRU 15 kali ini. Terdahulu, Subramaniam kempen membantu Presiden MIC S.E. Vignaswaran yang bertanding di Sungai Siput. Ketika ditanya peluang kemenangan di Sungai Siput, dia berkata, Vignaswaran mempunyai peluang yang cerah pada kali ini. Berdasarkan analisis saya buat, kali ini kita mempunyai peluang kemenangan. Ini karena kita ada calon yang terkenal, yaitu Presiden MIC.
Beliau sudah berada di sini lebih 2 tahun. Calon Perikatan Nasional kali ini daripada kalangan India berbanding PAS meletakkan calon dari kalangan Melayu pada PRU14. Ini memang satu perbezaan di mana undi Melayu tidak akan pecah seperti 2018. Katanya gelombang rakyat akan untuk menukar kerajaan tidak begitu kuat seperti 2018. Keputusan PH dan PN bertanding sebagai dua gabungan juga memberi kelebihan kepada PN, kepada Barisan Nasional. Subramaniam juga berkata, warga Sungai Siput juga mampu membuat penilaian pada kali ini. Jadi berdasarkan pemilihan calon dan demografi pengundi, peluang kita untuk menang pada kali ini lebih cerah. Vigneswaran melengkapkan persaingan merebut kerusi Sungai Siput menjadi 7 orang secara keseluruhannya, dengan 3 daripada mereka merupakan calon bebas. Kawasan itu merupakan kerusi tradisi MIC sejak 1959. Tuan-tuan dan puan, bila kita mendengar kenyataan daripada bekas Presiden MIC ini, daripada S. Subramaniam, bahwa pesaing sebenar untuk PRU15 kali ini adalah hanya 2 gabungan besar ini, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Maafkan saya, Pakatan Harapan dan juga BN, Barisan Nasional. Adakah apa respon Muhyiddin setelah mendengar berita ini? Adakah ini betul-betul bakal berlaku bahwa PN ini langsung tidak memberi lawan kepada PH maupun Barisan Nasional? Buat kali ini kita mempunyai peluang kemenangan. Ini karena kita ada calon yang terkenal, yaitu Presiden MIC. Beliau sudah berada di sini lebih 2 tahun. Calon Perikatan Nasional kali ini daripada kalangan India berbanding PAS meletakkan calon dari kalangan Melayu pada PRU14. Ini memang satu perbezaan di mana undi Melayu tidak akan pecah seperti 2018. Katanya gelombang rakyat akan untuk menukar kerajaan tidak begitu kuat seperti 2018. Keputusan PH dan PN bertanding sebagai dua gabungan juga memberi kelebihan kepada PN, kepada Barisan Nasional. Subramaniam juga berkata, warga Sungai Siput juga mampu membuat penilaian pada kali ini. Jadi berdasarkan pemilihan calon dan demografi pengundi, peluang kita untuk menang pada kali ini lebih cerah. Vigneswaran melengkapkan persaingan merebut kerusi Sungai Siput menjadi 7 orang secara keseluruhannya, dengan 3 daripada mereka merupakan calon bebas. Kawasan itu merupakan kerusi tradisi MIC sejak 1959. Tuan-tuan dan puan, bila kita mendengar kenyataan daripada bekas Presiden MIC ini, daripada S. Subramaniam, bahwa pesaing sebenar untuk PRU15 kali ini adalah hanya 2 gabungan besar ini, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Maafkan saya, Pakatan Harapan dan juga BN, Barisan Nasional. Adakah apa respon Muhyiddin setelah mendengar berita ini? Adakah ini betul-betul bakal berlaku bahwa PN ini langsung tidak memberi lawan kepada PH maupun Barisan Nasional? Apapun kita sama-sama nantikan PRU15.